Can we start? Can we discuss? All right. So, inshallah, today we're going to discuss about enrichment and understanding of ecological significance. Kita nak faham apa tu ekologi dan apakah kepentingan ekologi. So, first, what is ecology? Kita define. So, ecology is the scope of biology that deal with the relationship of organism to one another or to their physical surroundings. So when we talk about ecology, sebenarnya kita discuss tentang hubungan antara benda-benda hidup. Okay, hubungan antara satu organisma dengan organisma lain. Jadi manusia ni satu kehidupan. Tumbuh-tumbuhan satu kehidupan lain. So, haiwan pun satu kehidupan lain. So kita nak belajar tentang relationship. Jadi relationship ni kita panggil ecology. Right? Dan apakah hubungan antara tumbuh-tumbuhan dengan persekitaran? Apakah hubungan antara haiwan dengan persekitaran? Ini ekologi lah. Okay, next. Boleh baca Dan? Tu, baca tu. Slide tu yang dekat slide saya tunjuk. Concept of ecology. Slide dapat tak slide? Oh, ya ke? So, dekat phone tak boleh? Tak dengar sekali lagi? Oh, pakai phone lah. Nampak tak dekat phone tu? Screen. Saya share screen, nampak? Kan saya share screen. Sekejap, Oh, ya, sekejap. Dia off balik. Okay, sekejap, saya share. Nampak skrin? Konsep of ecology nampak Okey, baca. Jadi ekologi kita belajar tentang benda-benda hidup. Hubungan antara benda hidup. Okay, good. Okay, next. Alright, good. So, ekologi kita basicnya ada 3 yang kita nak study. Antara manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Bagaimanakah kehidupan rumah haiwan? Bagaimana kehidupan ataupun tempat tinggal tumbuh-tumbuhan? Dan bagaimanakah kehidupan dan tempat tinggal manusia? Jadi, dia ada kaitan. Alright? Kalau kita mengganggu tempat tinggal haiwan, ada kesan kepada haiwan. Kalau kita mengganggu tempat tinggal ataupun kawasan tumbuhan, dia ada kesan. Jadi, mengkaji ataupun belajar tentang hubungan antara 3 kehidupan ni, manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan, itu kita panggil ekologi. Okay? Sambung? So, ekosistem ni adalah persekitaran. Okey, termasuklah benda hidup dan yang bukan hidup. Itu kita panggil ekosistem. Alright, good. Next.
Apa maksud dia tu? Penting. Necessary ni penting. Hmm. Mhm. Hmm. Hmm. Sesuatu. Hmm. Bagi balik semula kepada persekitaran. Hmm. Berkhidmat, memberi benefit. Berguna. Hmm. Okey. So maksudnya adalah setiap tumbuh-tumbuhan dan haiwan ni penting di dalam persekitaran kita. Setiap tumbuh-tumbuhan dan setiap haiwan akan mengambil apa yang diperlukan daripada persekitaran. Contohnya haiwan perlukan tumbuh-tumbuhan, dia akan makan. Maknanya dia akan ambil tumbuh-tumbuhan sebagai makanan dia. Tumbuh-tumbuhan pun sometimes perlukan karbon dioksida daripada haiwan, for example. Sebab haiwan bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Jadi dia perlukan diambil daripada persekitaran. Termasuklah cahaya matahari. Haiwan juga membantu untuk menyebarkan biji benih. Alright, bila dia makan, kemudian keluar dia punya najis. Najis tu menjadi baja. Tumbuh-tumbuhan boleh tumbuh dengan lebih subur. Alright. Kemudian it give back to the environment. Bila kita ambil, kita berikan semula kepada persekitaran. Macam manusia, bila kita hirup oksigen, kita ambil daripada persekitaran, kita ambil daripada tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita hembus. Kita keluarkan karbon dioksida, tumbuh-tumbuhan ambil balik. Right? Begitulah dia punya persekitaran. Sekitaran dia. And then all living things in the environment are interdependent. Setiap benda hidup di dalam persekitaran saling bergantung, saling memerlukan. Itu maksud interdependent. Right? Kalau independent, tak perlukan siapa-siapa. Kalau dependent, memerlukan. Kalau interdependent, saling memerlukan. Right? So, yes, saling memenuhi keperluan. Manusia perlukan haiwan dan tumbuhan. Tumbuhan pun perlukan manusia. Haiwan pun perlukan manusia. Haiwan perlukan tumbuhan. Tumbuhan perlukan haiwan. Itu kita panggil interdependent. Okay? And then interrelationship. Maknanya relationship ni hubungan. Interrelationship maknanya kita saling perlukan hubungan ni dalam persekitaran. Contohnya plant-soil relationship. Hubungan antara pokok dan juga tanah. Tanah perlukan pokok untuk lebih subur, untuk lebih gembur. Kemudian plant radiation. Radiation, tumbuh-tumbuhan perlukan sunlight untuk proses fotosintesis. Plant and animals, haiwan uh, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi haiwan perlukan tumbuh-tumbuhan untuk makanan. Yes. Plant and water. Right? Yes. Plant and plants. Tumbuhan dan tumbuhan lain. Dia pun perlu hubungan.
Yes, pembiakan. Yes, animal and animal. Dia perlukan untuk pembiakan. Alright. Hmm. Kemudian ni dia punya penerangan lah. Plant, soil, plant, sunshine. Plant obtain a store nutrient needed to grow and through which these nutrient become food for animals and insect. Jadi, tumbuh-tumbuhan, alright, menyimpan makanan yang diperlukan untuk membesar. Kemudian nutrien ini menjadi makanan pula kepada haiwan-haiwan dan juga serangga. Plants take nutrition from soil. Tumbuh-tumbuhan diambil nutrisi daripada tanah. Dalam tanah ni ada macam-macam nutrisi untuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia menyerap air melalui akar. Jadi dalam tanah ni ada air. Jadi tumbuhan serap nutrien daripada tanah. Dari tanah pula ada macam-macam galian-galian yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebab tu kalau tanah tak subur, maknanya tak ada nutrien, tumbuh-tumbuhan pun mati, tak boleh tumbuh. Tanah yang subur, tumbuh-tumbuhan boleh lebih besar, lebih berbuah, berbuah lebih manis. Okey? Sebab cukup nutrien. Kemudian hubungan antara plant-water relationship. Water is important elements of life. Dekat bumi ni pun 70% lebih banyak kawasan berair daripada kawasan darat. Dalam badan kita pun lebih banyak air daripada yang bukan air. Jadi kita perlukan dalam badan kita 70% bendalih. Termasuklah darah, termasuklah hormon, termasuklah air. Kemudian plant, animal and animal relationship refer to the eaten and eaters, predators and the prey. Pemangsa akan mencari mangsa. Kita tak boleh kata harimau tu kejam. Kita tak boleh kata singa tu kejam. Tapi itu adalah makanan yang disediakan. Sebab tu ada haiwan yang liar, ada haiwan yang jinak. Haiwan yang jinak ni untuk manusia. Contoh macam lembu jinak, kan? Ayam jinak untuk manusia makan, mudah. Kalau makanan manusia ni semuanya jenis macam kijang, macam rusa, susah manusia nak makan. Right? Macam juga haiwan ikan-ikan di laut. Hidupan di laut ada yang liar, wild animals, ada yang jinak. Kalau semuanya macam shark, tak makan lah kita. Ada ikan yang senang ditangkap, senang dimakan. Semua masuk dalam pukat. Satu kumpulan, kan? Sekali angkat pukat, penuh dalam jaring dalam pukat tu. Sebab ada ikan-ikan yang dalam kumpulan dia. Kalau semua ikan macam ikan macam saya sebut ikan jerung tadi, payah kita nak makan. Kalau semua macam octopus, susah nak tangkap, tak makan kita. Jadi Allah ciptakan haiwan ni memang untuk kegunaan manusia. Tapi kita tak boleh berlebihan. Sebab kita kena berikan semula kepada persekitaran. Ni contoh hubungan. Apa dia? Ni contoh kitaran hubungan. Contohnya tumbuh-tumbuhan. Okey, dia perlukan matahari. Tak ada matahari, tumbuhan mati. Tak boleh membesar, tak boleh membiak. Kemudian, tumbuhan yang banyak, kalau terlalu banyak tumbuhan pun tak ada yang makan, penuh. Semak samun, cuba bayangkan kat belakang rumah kita, penuh semak samun kan? Tapi kalau ada yang tolong makan, kurang sikit semak samun tu. Dia balance lah. Jadi, haiwan-haiwan tadi makan tumbuh-tumbuhan. Bila banyak makan tumbuh-tumbuhan, dia membiak terlalu banyak. Dah terlebih pula rusa ataupun kancil. Jadi, haiwan pemangsa ni akan makan. Jadi, dia balance lah, tak terlebih. Dia pun, dia ada hubungan kait dia. Yes, ngam-ngam je. Allah cipta ngam-ngam. Yang jadi tak ngam tu bila kita lebih-lebih ambil. Manusia ni kita makan cukup dah. Tapi
Kadang kita ambil lebih daripada keperluan kita. Right? Itu yang jadi tak balance. Contohnya. Okay. Human are special from creatures on our earth. Manusia ni istimewa. Sebab tu manusia ni disebut sebagai vicegerent. Vicegerent ni khalifah. Khalifah ni orang yang menguruskan. Khalif, wakil. Okay, orang yang menguruskan alam ni. Orang yang menguruskan bumi. Alright, dekat bumi ada macam-macam kehidupan. Jadi Allah Ta'ala lantik haiwan untuk lead, untuk uruskan. Allah lantik manusia untuk menguruskan. Sebab manusia mempunyai kelebihan dari segala serba-serbi. Our power of think. Manusia boleh fikir, manusia boleh rasa. Haiwan boleh rasa tapi tak boleh fikir. Right? Dia ada otak tapi tak boleh fikir. Akal tak ada. Manusia ada akal. Dia boleh membiakkan lagi haiwan. Boleh biakkan lagi tumbuhan lebih banyak lagi. Lebih subur lagi. Haiwan tak boleh, dia buat by nature je. Contohnya haiwan nak pupus. Kan? Haiwan tak tahu, tak boleh buat benda lain lah. Tapi manusia ada cara macam mana. Kalau haiwan nak pupus, kita nak biakkan lagi. Sebab manusia boleh fikir. That's why Allah lantik manusia sebagai pengurus muka bumi ini. Then nature constantly change the earth's surface. Alam persekitaran boleh mengubah keadaan muka bumi ini. Contohnya water and wind. Air boleh mengubah rupa bentuk bumi. Kan? Angin boleh mengubah, boleh membawa pasir daripada satu kawasan ke satu kawasan, boleh jadi bukit disebabkan tolakan angin. Contohnya di padang pasir. Piramid yang begitu gah, besar, boleh hilang disebabkan pasir je. Tertimbus dengan pasir, kan? Binaan-binaan yang hebat yang dulu tak nampak, sekarang boleh muncul disebabkan oleh pasir je, angin je, angin tiup. And then effect of heat, kesan haba, kesan sejuk, kesan air boleh merubah keadaan muka bumi. Boleh menyebabkan keretakan, boleh menyebabkan batu-batu pecah dan runtuh. Boleh runtuhan disebabkan oleh alam sekitarnya. Contoh, terlalu panas. Apa jadi? Kalau terlalu panas? Yes. Kalau terlalu sejuk, apa jadi? Contohnya, kalau terlalu suhu panas, apa jadi dekat iceberg dekat kutub utara, kutub selatan? Cair. Bila cair, maka kuantiti air laut pun bertambah. Air laut bertambah. Bila bertambah, itu yang melempah. Bila terlalu panas, berlaku gegaran ataupun runtuhan, sliding dekat iceberg. Bila berlaku gegaran, maka berlakulah runtuhan iceberg. Bila runtuhan iceberg masuk ke dalam laut, maka air laut akan berkocak. Bila berkocak, maka akan berlakulah limpahan air. Itu kita panggil tsunami lah. Right? Itu hasil daripada crack. Kemudian forest. Kalau panas sangat, hutan boleh terbakar. Boleh jadi hurricane, puting beliung, tornadoes, volcano, boleh letusan gunung berapi, earthquake, gempa bumi, dan macam-macam boleh berlaku. Ini adalah kesan hubung kait antara alam. Ini contohnya. Hutan boleh terbakar. Dekat Australia pernah terbakar hutan, kan? Sampai ke bandar dia boleh terbakar. Indonesia. Indonesia tu itu memang dibakar dengan sengaja. Right? Indonesia antara negara yang terpilih. Dekat Indonesia, ada dekat dunia ni yang antara negara-negara dipilih untuk dibakar hutan dia. Supaya dia nak suburkan balik tanah. Yes, dia memang ada jadual dia. Kemudian volcano.
Alhamdulillah kat Malaysia kita tak ada gunung berapi yang aktif. Itu satu kelebihan sebab kita berada di garisan khatulistiwa. Contoh negara Indonesia, negara Jepun, selalu kan ada gunung berapi. Asap kalau bukan volcano pun bahaya kan. Asap biasa, asap kereta, asap motor, asap lori pun bahaya. Apatah lagi asap volcano. Sebab asap ni dia ada gas-gas, karbon-karbon yang tak sesuai untuk kita punya paru-paru. Dia boleh rosakkan paru kita. Contohnya dalam tanah, kalau kita kaji pekerjaan petroleum, orang yang gali petroleum kan, ambil galian, bukan apa kita ni, apa ni, arang batu. Dalam tanah ada arang batu, betul? Orang yang ambil arang buat bahan bakar. So arang batu tu kalau meletup, so dikeluarkan habuk ataupun asap. Jadi asap ni badan kita dia ada maksimum je asap yang kita boleh hidup. Kalau terlebih asap, apa berlaku? Paru-paru kita tak boleh nak tapis. Tersumbat. Bila tersumbat apa jadi? Oksigen tak masuk. Matilah kita. Kita perlukan oksigen. Tornado contoh. Hurricane. Ni gempa bumi. Dekat Jepun selalu ada gempa bumi. Tapi di Jepun dia punya teknologi walaupun di gempa bumi selalu, right? Negara dia antara negara yang canggih dan kaya. Dia berjaya cipta bangunan yang boleh menyerap gempa bumi. Bangunan tu ada macam absorber. Kan? Gempa bumi dia tak runtuh. Gempa bumi besar je baru runtuh. Serap hentakan, gempa, gegaran, boleh menyerap gegaran. Tak macam teknologi. Manusia kan boleh fikir. Okey, baca ni. Destruktif. Betul? Manusia yang banyak mengubah alam persekitaran. Okey. Ada sebahagian tempat manusia berjaya menjadikan persekitaran lebih baik. Tapi ada juga manusia lain yang merosakkan persekitaran. Maka itu contohnya kita ada pencemaran air, pencemaran udara. Dekat Selangor KL ni kita baru selalu ada kan pencemaran air. Sebab apa? Sebab bila kilang-kilang membuang hasil-hasil toksik dalam sungai. Jadi kita dekat Selangor ni, dekat KL ni kita ada tadahan air. Tadahan air maksudnya kita ada empangan-empangan yang menyimpan air daripada air sungai, daripada air hujan. Jadi kalau kilang ni menyalurkan dia punya bahan-bahan kimia toksik dalam sungai, maka dia akan mengalir ke empangan. Daripada empangan ni akan disalurkan ke setiap daerah. Daerah Gombak, daerah Ampang, daerah Kelang, daerah Ceras, macam-macam lah. Jadi kalau air daripada takungan dah tercemar, itu yang terpaksa air itu ditutup. Berlaku gangguan air sebab nak kena bersihkan balik air takungan tu. Itu jadi pencemaran hasil daripada orang yang destruktif ni, merosakkan. Ini contoh pencemaran. Semua penuh sampah. Dekat laut tu, dekat pantai, penuh. Macam-macam sampah dia. Itu yang sampai penyu terikat, penyu tersumbat botol lah, right? Ada ikan lumba-lumba yang tersumbat botol lah, ada yang terikat dengan tali lah, macam-macam. Disebabkan itu semua bahan-bahan yang kita buang.
Dan kita tak menjaga alam persekitaran. Okey, next baca. How Islam view. Hmm. So ini tentang bagaimana Islam melihat ekologi. First, Islam menekankan kepentingan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan sebagai sumber keperluan untuk manusia. Okey. Tanpa manusia, right, ataupun tanpa spesies-spesies lain, tidak ada yang boleh hidup. Maksudnya kita perlukan antara satu sama lain. Islam menekankan untuk memelihara persekitaran. That's why dalam Islam pun kalau waktu berperang, kan, dilarang untuk menebang pokok ataupun membunuh haiwan sesuka hati. Contoh dalam orang yang pergi haji, pergi umrah, bila dia berada dalam ihram, dia tak boleh memburu ataupun tak boleh memotong, menebang pokok sesuka hati. Maknanya dekat situ apa? Apa kaitannya umrah ataupun haji dengan tumbuh-tumbuhan? Tapi Islam nak bagi tahu, Islam memelihara alam sekitar. Tak boleh suka hati nak tebang pokok, tak boleh suka hati nak memburu, menjaga alam sekitar. Allah has not made any of these creatures worthless. Allah tak jadikan setiap sesuatu tu sia-sia. Semuanya ada sebab. Termasuklah Allah jadikan nyamuk. Kenapa Allah jadikan nyamuk? Semuanya tu ada sebab yang kita tak tahu. Kenapa Allah jadikan burung gagak? Kenapa Allah jadikan burung ni, burung tu, macam-macam jenis kan? Allah jadikan tak ada satu pun sia-sia. Cuma kita je tak mampu, tak terfikir lagi. Kajian dah menunjukkan, kalau burung gagak tu selalu dekat satu kawasan, maksudnya apa? Maksudnya apa? Katakan banyak burung gagak dekat kawasan Kelang contohnya. Dekat Bandar Kelang. Apa maksud dekat Bandar Kelang? Apa yang berlaku dekat Bandar Kelang? Kotor. Kotor. Yes. Bila burung agak banyak kat kawasan tu, maknanya kawasan tu kotor. Kenapa ada nyamuk Aedes dekat kawasan Gombak contohnya? Sebab apa? Kotor. Yes, biasa air bertakung. Maknanya ada banyaklah tong-tong plastik-plastik lama, kan, yang tak diuruskan, banyak tempat sampah. Bila banyak sampah, maka bertakunglah. Kalau benda tak ada, kawasan tak ada sampah, dia tak berlakulah takungan air sebab bersih. Jadi banyak kawasan-kawasan yang tak terjaga, kotor, adalah plastik-plastik, bekas-bekas Tupperware lama lah. Bertakunglah bila air hujan. Tak diuruskan, tak buang, maka yang bertakung tu berlakulah pembiakan nyamuk. Nampak tak ada fungsi bagaimana Allah ciptakan nyamuk, fungsi dia. Jadi Allah tak jadikan sesuatu ni sia-sia, ada sebab. Kemudian next, how can ecological concept be presented? Bagaimana? First, macam mana kita nak terangkan? Children are eager to learn almost anything about nature and living things. Kanak-kanak dia ada sifat eager, curiosity yang tinggi, nak tahu. Right? Kenapa ni? Kenapa tu? Ni sifat kanak-kanak. They need hands-on experience with all the things in the environment. Dia perlukan hands-on experience. Dia perlukan pengalaman. Dia perlukan kita buat eksperimen terus supaya dia faham tentang persekitaran. Contoh udara. Macam mana nak tahu ada udara tak udara? Tiup lah. Kan? Macam nak tahu angin? Angin tu ada tak ada angin? Kita kata dekat kita punya udara ni ada angin. Macam nak tahu angin kuat, angin tak kuat? Tiup pokok tu. Angin. Kalau angin terlalu kuat, tumbuh-tumbuhan yang
berbatang lembut boleh musnah. Tu contohnya experience hands on. Next, they need to be brought to closer to living things in ecosystem. Kita boleh bawa kanak-kanak ni terus kepada persekitaran, ekosistem. Contoh nak ajar tentang tumbuh-tumbuhan. Bawa lah dekat kawasan rumah yang ada tanam pokok bunga ke. Tunjuk biar dia rasa, biar dia pegang. Pokok yang berdaun kasar macam mana, daun lembut macam mana. Kalau nak tahu tentang haiwan-haiwan, bawa dekat ekosistem. Jangan bawa dekat hutan. Apa dia? Tak boleh lah. Contoh bawa kanak-kanak dekat hutan. Nak belajar tentang, nak tunjuk tentang harimau, tentang gajah. Itu memang tak patut lah. Kalau nak kenalkan tentang gajah, tentang singa, bawalah ke mana? Bawa zoo lah dalam sangkar. Baru bijak namanya. Kan? Nak tunjuk ular dekat zoo lah. Itu bijak namanya. Alright? Kalau yang simple-simple, yang simple nak tunjuk kucing, tunjuk kat rumah ada kucing, kan? Kenalkan tentang kucing. Ikan. And then next, by seeing, dengan melihat, being puzzled, observing closely, touching, smelling, making discovery, they begin to form dynamic and meaningful concept. Maka kanak-kanak mulalah memahami. Bila dia pergi dekat dengan kawasan tempat tinggal, dia boleh bau, boleh sentuh. Contoh, bau kucing lain. Kalau tempat yang ada gajah, bau dia lain, najis dia lain, kan? Kalau pergi kat sawah, bau kerbau lah, lain. Kalau pergi kat kandang kambing, bau tai kambing. Benda tu akan merangsang deria pemikiran kanak-kanak. Okay, next. How can ecological concept be presented? It will develop and stimulate imagination. Dia akan membantu kanak-kanak berimajinasi. Ada keinginan, ingin tahu, curiosity. And sensory perceptual enjoyment. Sensory ni semua dia punya sensory lah. Dia punya penglihatan, pendengaran, rasa. Kemudian teacher must be wise and value the opportunities by nearby surrounding. So guru-guru mestilah bijak untuk mengajar kanak-kanak tentang nilai apa yang berada di persekitaran dia. Okay, baca ni, ecological awareness. Sekejap. Baca kan? Yeah. Yeah. So ecological awareness ni kesedaran tentang kepentingan hubung kait antara benda-benda hidup dan persekitaran. Early involvement, maknanya pendedahan awal tentang persekitaran, will foster, akan menjadikan ataupun menyuntik rasa bersyukur, berterima kasih dan rasa bertanggungjawab di dalam diri kanak-kanak tu. Okey, kanak-kanak akan mula bersyukur dan menghargai. Teacher should emphasize on the environment and human role. Guru seharusnya memberi penekanan kepada persekitaran dan juga fungsi manusia, peranan manusia dalam menggunakan dan memelihara sumber alam. Kemudian kanak-kanak juga perlu diberi pendedahan
tentang pelbagai jenis masalah yang ada di persekitaran. Jadi bila kita dedahkan dia kepada masalah, dia akan fikir, macam mana nak buat teacher? Ha, macam mana nak selesaikan? Ha, jadi dekat situ dia akan mula berfikir. Dia mula faham dan dia mula menghargai. Okay, next. Learning activities to focus on ecology. Okay, baca. Apa maksud dia tu? Adopt a tree. Maksud adopt a tree. Pokok angkat. Adopt ni angkat kan? Kita buat aktiviti pokok angkat. Contohnya uh, kelas 3 tahun. Okey, jaga pokok bunga raya. Kan? Jadikan pokok bunga raya ni pokok angkat. Dia jagalah. Dia punya pasu lah, siram lah daun dia. Okey, macam anak angkat. Anak orang lain kita jadikan anak angkat kan? Hmm. Kita akan lebih anggap macam keluarga sendirilah. Okey, next. Hmm. Maksudnya membesarkan kita tanam pokok tomato. Oh, potato, potato. Pokok tomato lah. Potato. Potato ni apa? Yes, kentang. Kita nak terangkan tentang kesan cahaya matahari. Okay, next. Examine. 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 Hmm, bash. Next. Hmm. Hmm. Okay. 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 Hmm. So ni antara aktiviti-aktiviti boleh buat lah. So kalau dalam gambar rajah macam ni. Kita boleh nama apa ni pokok angkat ataupun kita letak nama dekat pokok, letak label, right? Ni antara aktiviti. Membersihkan ataupun menyiram tumbuh-tumbuhan, membersihkan tempat permainan, ataupun kita buat buku My Mini Book of Soil, jenis-jenis tanah, ataupun kita buat aktiviti perbezaan tanah, ada beberapa lapisan tanah, ataupun ni aktiviti tanam ataupun petik apa ni buah ataupun carrot yang dah masak, ni tentang soil. Dan ni antara aktiviti yang practical activity. Ni aktiviti untuk you guys lah. Ada masa nanti boleh buat. Alright. Untuk aktiviti ni you kena buat lah.
So macam nak buat, contoh dia macam ni. Ha, kita chop, kan, kita nama aktiviti hand and footprint activities. Ni kalau buat dengan kanak-kanak best ni. Sebab tangan kanak-kanak kecil kan. Tangan children tu kecil. Ada adik tak? Ada anak buah kan? Adik ke, anak saudara ke, buat aktiviti dengan dia. Right? Buat main chop-chop guna tapak tangan dan tapak kaki. Ni alat-alat dia. Buatlah. Seronok sikit dalam buat aktiviti. Dia pun seronok, boleh nampak ni tapak kaki dia, tapak tangan. Lepas tu, daripada tapak tangan kita boleh reka. Macam ni contoh kan. Daripada tapak tangan tu boleh buat macam ni. Ikut aktiviti lah. Alright? Boleh. Nanti saya share slide ni. Okay, so far ada apa soalan?